Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di buka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpah keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentosa aman, makmur limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah, mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Yang berhormat Datuk Ikmal Hisham bin Abdul Aziz, tanda merah. Terima kasih. DAP, PKR dan Amanah dah bersatu. Tinggalkan PAS takut macam tu. Tuannya dia betul, soalan saya nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya daripada Tanah Merah yang telah mengajukan soalan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Tan Sri Yang Dipertua, kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan telah melantik pegawai pemantau harga bermula pada April 2008 untuk membuat pemantauan ke atas pasaraya besar, pasaraya, hypermarket, pasar besar, pasar basah, pasar mini, kedai sebanika 24 jam, kedai runcit dan premis makanan siap masak di seluruh negara. Seramai 1,175 pegawai pemantau harga telah dilantik untuk membuat tinjauan ke atas premis-premis tersebut agar para peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan dengan sesuka hati. Dan pemantauan ini dibuat di kawasan bandar dan juga kawasan di luar bandar. Pemantauan harga di premis-premis perniagaan di seluruh negara dijalankan setiap hari di pasaraya besar, pasaraya, hypermarket, pasar basah, pasar mini, kedai sebanika 24 jam dan kedai runcit. Manakala pemantauan ke atas premis makanan siap masak dijalankan setiap bulan yang merangkumi premis-premis seperti restoran Melayu, restoran Cina, restoran India Muslim, Medan Selera dan juga food court, bagi memastikan peniaga tidak mengambil untung yang berlebihan. Dan hasil pemantauan ini akan digunakan sebagai laporan tren harga barang dan tindakan penguatkuasaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, seramai 2,669 pegawai penguatkuasa yang kita ada dan 2,200 yang ada di lapangan juga akan berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli belah seperti pasar awam, pasar pagi dan pasar tani untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan. Ini adalah tindakan berterusan dalam usaha melindungi pengguna daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika. Dan pemantauan turut mendapat kerjasama daripada skuad pengguna, daripada penghulu,
pengawal, ketua masyarakat dan juga badan bukan kerajaan iaitu NGO untuk memantau dan menyebarkan maklumat mengenai aktiviti perniagaan serta trend harga bagi membantu pihak kementerian di dalam kita melaksanakan pemantauan di bandar dan juga di luar bandar. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih. Semoga usaha gigih oleh KPNK akan membuahkan hasil. Soalan tambahan saya ialah manipulasi yang ini dikatakan berlaku disebabkan oleh sikap peniaga yang mengambil kesempatan apabila bahan bakar naik di hujung bulan. Setakat ini, apakah tindakan KPDNKK dalam memastikan peniaga tidak menaikkan harga secara melampau atas alasan nak menampung kos pengangkutan? Dalam waktu yang sama, tidakkah KPNKK berhasrat untuk mewujudkan kelab pengguna, walaupun tadi ada mention skuad pengguna, tapi tidakkah KPNKK berhasrat untuk mewujudkan kelab pengguna di kawasan luar bandar yang mana mereka turut bertanggungjawab untuk melaporkan kepada penguatkuasa kementerian jika ada peniaga yang memanipulasikan harga barang? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Kementerian memang mengakui memang ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan apabila kenaikan bahan api ini diumumkan oleh kerajaan. Apabila ada sedikit kenaikan pada ujung bulan, tetapi bila ada penurunan, tak ada juga harga yang diturunkan. Kita akui memang kesempatan ini diambil. Oleh itu, kita sentiasa mengadakan penguatkuasaan daripada yang saya sebut tadi yang ada di lapangan untuk meninjau dan membuat pemeriksaan di bawah op catut. Untuk makluman yang berhormat, sehingga kini kita telah ada pemeriksaan daripada penguatkuasa ini mulai pada Januari awal Januari 2015 hingga kini kita dah ada 1,759,385 pemeriksaan di seluruh negara. Jadi kita sentiasa memantau kerana memang ada peniaga yang baik, ada peniaga yang mengambil kesempatan untuk mengauk keuntungan apabila bahan bakar ini diumumkan oleh sedikit kenaikan oleh kerajaan. Dan untuk makluman yang berhormat juga, bagi seluruh pemeriksaan dan juga pemantauan yang kita buat, kita telah membuat sejumlah rampasan yang begitu banyak, sejumlah 1,243,586 ringgit rampasan yang kita buat hasil daripada tindakan di bawah op catut. Dan kompaun yang kita kenakan kepada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan ini di dalam pelbagai kesalahan sebanyak 889,206 ringgit, iaitu kompaun yang kita kenakan. Mengenai dengan soalan yang kedua mengenai dengan kelab, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Kementerian Dalam Negeri kita telah menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan. Jadi untuk sementara waktu ini kita ada 11 medium penyaluran aduan yang boleh digunakan oleh pengguna untuk menyalurkan dan juga membuat aduan kepada KPDNKK. Yang pertamanya ialah portal e-aduan KPDNKK. Ini mereka boleh ambil membuat aduan. Dan yang keduanya talian hotline 1-800-886-800. Dan yang ketiga ialah membuat surat kepada KPDNKK. Keempat, email dialamatkan kepada eaduan@kpdnkk.gov.my. Ini juga boleh digunakan oleh orang ramai pengguna. Dan yang lainnya ialah aplikasi telefon pintar iaitu MyKira GST, juga boleh digunakan untuk membuat aduan. Dan aplikasi telefon pintar Easy Adu KPDNKK, peti aduan pengguna yang ditempatkan di pasar raya dan juga di pasar awam. Pasar-pasar besar kita ada letak
peti-peti aduan yang boleh digunakan oleh orang ramai apabila membuat pembelian dan merasakan tidak kepuasan hati di atas harga-harga ini, boleh mereka membuat aduan di peti aduan yang telah kita sediakan. Dan yang lain ialah pejabat-pejabat penghulu. Kita ada juga pusat aduan bergerak, dan orang ramai juga boleh SMS ke 15888. Dan yang ke-11 ialah media sosial melalui Twitter dan juga Facebook KPDNKK. Ini adalah medium penyaluran aduan-aduan yang boleh digunakan oleh pengguna untuk membuat aduan kepada kementerian. Terima kasih, Tan Sri. Sila, Pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Kementerian mungkin hanyalah boleh pantau dari segi kenaikan ataupun penurunan barang itu pada barang kawalan. Tetapi mengenai barang-barang lain, dia agak subjektif. Inilah yang dimanipulit oleh peniaga-peniaga. Tetapi sebab itu juga berlaku juga kenaikan perbezaan antara wilayah dan daerah. Mungkin harga yang ada di Bukit Bintang berbeza dengan Bukit Gantang. Perbezaan itu. Dan jawapan yang diberikan juga oleh peniaga ialah masalah mereka dapat daripada pembekal itu yang sudah sedia mahal. Macam mana mereka nak menjual harga yang lebih murah ataupun harga yang kita anggap sebagai tidak mahal. Maka dengan sebab itu, apa pandangan daripada kementerian supaya soal pembekal ini mesti diatasi dulu untuk nak memastikan berlakunya kestabilan harga kepada pengguna. Kalau tidak, sampai bila pun tidak akan selesai. Kita akan bicarakan setiap kali berkenaan kenaikan harga barang di dalam Dewan ini. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih sahabat saya daripada Bukit Gantang di atas soalan tambahan. Memang kita akui seperti sebelum ini saya memberi jawapan di dalam Dewan yang mulia ini juga mengenai dengan penglibatan terutama sekali kementerian. Kita mengadakan pertemuan dan juga perbincangan dengan seluruh peniaga-peniaga, terutama sekali ialah pengeluar, dan yang kedua ialah pemborong, dan yang ketiga ialah peruncit. Jadi kita memang mengetahui seperti apa yang Berhormat sebut tadi, peruncit dia terpaksa menjualkan dengan harga yang untuk mendapat keuntungan. Jadi sebab itu kita mesti sekiranya ada aduan yang dibuat oleh pengguna mengenai dengan peruncit tersebut, mengenai dengan harga-harga yang telah dijual oleh peruncit, kita akan membuat lawatan dan memberi notis kepada peruncit ini untuk memberi maklumat kepada kita dalam tempoh 7 hari. Kenapa harga yang telah dijualkan seperti yang Muhammad sebut tadi berbeza, di tempat ini lain, di kedai dia pun lain. Jadi dia mesti bagi jawapan, dan daripada jawapan tersebut mungkin kerana dia mendapat bekalan daripada pemborong dengan harga yang tertentu, dan kita merasakan mungkin harga itu tidak menasabah, kita akan berjumpa dengan pemborong dan memberi notis kepada pemborong untuk memberi penjelasan kepada kita. Dan mungkin juga pemborong ini pula akan menyebut kerana dia mendapat daripada pengeluar. Dengan harga ini dia pun tak untung. Jadi kita akan berjumpa dengan pengeluar untuk dan memberi notis, memberi penjelasan kepada kita. Jadi bermakna kata daripada pengeluar, pengimport, pemborong dan juga peruncit. Kerana kita merasakan bahawa di tiap-tiap peringkat ini dia nak mendapat keuntungan. Tetapi kita nak memastikan supaya keuntungan itu adalah keuntungan yang menasabah dan boleh diterima oleh pengguna. Jadi mungkin kalau kata di Bukit Gantang, peruncit tersebut mesti menjelaskan kenapa harga begini-begini setelah diberi aduan, kerana pengangkutan itu, ini dan sebagainya. Dia mesti menjelaskan pada kita dalam tempoh 7 hari. Kalau dia tak jelas, makna kata selepas itu saman akan kita keluarkan kepada peruncit, pemborong dan juga pengeluar. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri.
kerana bagi saya peluang soalan tambahan kepada Kementerian KP dan KK. Syabas dan tahniah saya nak ucapkan. Memandangkan ini adalah musim tengkujuh, musim banjir. Ini agak soalan tambahan yang berbeza sedikit. Apakah perancangan kementerian yang berhormat menteri agar memastikan harga barang-barang tidak naik dengan sewenang-wenangnya, memandangkan musim banjir lazimnya bukan setakat perkara yang seperti ikan basah, sayur mahal, kadang-kadang yang kering yang tak ada kena-mengena pun ada pihak akan mengambil kesempatan. Memandangkan Biro Kebajikan UMNO yang sentiasa berada di luar untuk membantu masyarakat dalam banjir ni, bencana alam ni. Jadi saya nak tanya dengan kementerian, apakah perancangan kementerian untuk memastikan supaya tidak ada mana-mana pihak mengambil kesempatan, apatah lagi mangsa banjir yang tengah susah, dan mereka juga akan memberi mudarat kepada mereka. Terima kasih, Wakil Menteri. Terima kasih sahabat saya daripada Baling yang telah mengumpulkan soalan tambahan. Memang kita akui, dan untuk makluman Dewan ini, Kementerian telah pun bersedia. Kita telah mengadakan perbincangan dan juga memastikan terutama sekali pengusaha-pengusaha yang berada di kawasan-kawasan yang selalunya terlibat dengan banjir. Jadi kita telah mengadakan pertemuan dan kita nak memastikan supaya bekalan-bekalan barang keperluan harian, sama ada bekalan terutama sekali bekalan barang kering mesti mencukupi, dan sekiranya berlaku banjir di kawasan tersebut dan mungkin bekalan daripada kawasan tertentu ataupun peniaga di kawasan itu tidak dapat disalurkan, kita telah pun mengadakan pertemuan dengan pengusaha-pengusaha yang berada di luar daripada kawasan-kawasan yang selalunya berlaku banjir. Jadi kita telah mengarahkan pengarah-pengarah ataupun pegawai-pegawai KPDKK di seluruh negara, di tiap-tiap negeri, untuk memastikan dan melihat daripada sekarang barang-barang keperluan yang selalunya digunakan semasa musim banjir berlaku di seluruh negara. Karena kita mempunyai pengalaman, kerana seperti yang Muhammad sebut tadi, banjir ini berlaku pada tiap-tiap musim, bila musim tengkujuh dan sebagainya. Jadi kita telah mempunyai pengalaman, dan daripada pengalaman itulah yang harus diambil oleh pegawai-pegawai kementerian di seluruh negara untuk membuat persediaan bagi memastikan bekalan barang-barang kering dan mungkin barang-barang basah, bergantung kepada keadaan dan suasana di tempat tersebut. Tetapi barang-barang kering ini yang kita pasti mencukupi dan ada bekalan daripada kawasan-kawasan yang berdekatan untuk membantu. Terima kasih. Yang berhormat Tuan So Kiong Siong, Ipoh Timur. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya, soalan nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Ipoh Timur atas soalan yang berkaitan dengan PTPTN. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi tempoh Januari sehingga 30 hari bulan September 2015, sebanyak 100,683 pinjaman telah diluluskan dan diterima oleh peminjam melibatkan jumlah pinjaman 2.08 bilion sehingga tamat pengajian. Antara langkah yang diambil bagi mempermudahkan proses permohonan pinjaman adalah melaksanakan permohonan secara atas talian sepenuhnya bermula pada tahun 2008. Melalui keadaan ini, permohonan boleh dilakukan pada bila-bila masa mengikut kesesuaian pinjaman berdasarkan tarikh proses yang ditetapkan. PTPTN juga dapat menjimatkan kos kerana tidak lagi perlu hadir ke institusi pendidikan tinggi atau IPT untuk penjualan borang permohonan dan taklimat pengisian borang permohonan. Permohonan diluluskan dalam tempoh 5 hari dari tarikh proses, dan selanjutnya peminjam boleh menyerahkan dokumen tawaran pinjaman di mana-mana kaunter
PT-PTN di seluruh negara. Perkhidmatan email blast dengan izin juga dilakukan bagi memaklumkan mengenai status permohonan pembiayaan. Mulai tahun 2011, mulai tahun 2010, pengeluaran pembiayaan kepada peminjam telah dibuat melalui direct debit dengan izin. Melalui kaedah ini, pembayaran wang pinjaman disalurkan terus ke akaun pelajar berbanding sebelum ini, di mana pembayaran dibuat ke akaun bendahari IPT yang kemungkinannya mengkreditkan ke akaun pelajar. PT-PTN dari semasa ke semasa akan terus memperbaiki perkhidmatannya dan melaksanakan pendekatan-pendekatan yang lebih baik bagi memastikan pelajar-pelajar memperolehi bantuan kewangan bagi meneruskan pengajian. Sekian, terima kasih. Sudah. Putimur. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih ke atas jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri, dan soalan tambahan saya adalah, yang pertama, adakah PT-PTN sudi kaji untuk memperhalusi lagi proses permohonan tersebut? Seperti mana yang kita tahu umum, peminjam-peminjam perlu mengemukakan dokumen sokongan, kadang-kadang 2-3 salinan, dan ada perlu 4 salinan. Dokumen-dokumen ini agak banyak, bukan sedikit. Jadi adakah mereka perlu atau boleh menghantar dokumen ini secara online juga? Ini adalah satu proses yang lagi menyenangkan permohonan-permohonan tersebut. Dan yang kedua isu saya nak bangkit adalah, apakah keperluan PT-PTN syaratnya untuk membuka akaun SSPNI, yang mana selepas permohonan diluluskan, peminjam boleh menutup akaun tersebut. Jadi ini lagi satu langkah yang menyebabkan peminjam ini perlu pergi ke bank, walaupun ada beberapa bank yang dibenarkan untuk membuka akaun ini, tapi mereka perlu buka akaun yang tidak perlu digunakan. Jadi apakah rasional untuk keperluan ini? Dan yang penting sekarang adalah, sekarang peminjam yang ada bayaran yang tertunggak, yang ingin menukar perjanjian konvensyen mereka kepada sistem ujrah, mereka perlu menyelesaikan sekurang-kurangnya separuh jumlah yang tertunggak. Ini adalah satu beban. Kebanyakan mereka tidak ada kemampuan. Ya, ini betul. Ini banyak yang nak tukar kepada ujrah, tidak dapat berbuat demikian kerana syarat tersebut. Jadi adalah saya nak tanya, adakah kementerian ataupun PT-PTN sudi melonggarkan syarat ini agar benarkan mereka untuk menukar kepada sistem ujrah ini, yang mana faedahnya adalah 1%. Konvensyen ni faedah kepada 2 atau 3%. Ini membebangkan mereka. Mereka sedang baru keluar bekerja, perlu menanggung PT-PTN bayaran, dan sekarang nak tukar ke ujrah pun ada syarat. Jadi ini adalah penting kerajaan bagilah membenarkan mereka tukar kepada sistem ujrah tanpa syarat ini. Ini adalah sangat penting. Mungkin yang ada dalam Dewan ini tidak rasa itu penting. Putimur. Tapi ini sangat penting. Yang berhormat. Ya. Dulu yang berhormat. Ya. Dan yang terakhir sekali saya nak tanya. Yang berhormat, sudah yang berhormat, duduk. Ada lagi satu. Yang berhormat, duduk yang berhormat. Sebelum Menteri menjawab, suka saya ingatkan, sebenarnya soalan tambahan ini tidak boleh lebih daripada satu soalan. Menyoal juga ialah kita menyoal kepada Menteri, kerana Menteri itu lebih expert kena jawapan. Kalau kita menambah maklumat seolah-olah kita lebih tahu, janganlah kita soal. Ibu Timur duduk. Tan Sri Speaker, Ibu Timur duduk. Saya perlu bagi Ibu Timur duduk. belakang untuk sistem Ibu Timur duduk. Siapa yang cakap bodoh? Jangan cakap bodoh. Kalau tidak saya keluarkan juga. Menteri saya jawab. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Respon saya kepada Yang Berhormat Ibu Timur adalah seperti yang saya sudah jawab tadi, bahawa PT-PTN
sentiasa memperbaiki perkhidmatannya dan semua cadangan yang dikemukakan oleh YB Ipoh Timur akan diambil maklum dan di mana PTPTN ada ruang untuk peningkatan. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi akan ambil usaha untuk melihat sejauh mana peningkatan dapat diperbaiki lagi. Sekian, terima kasih. Saya mau dengar suara daripada wanita. Lembutkan sikit supaya keadaan panas ini turun suhu sikit. Sila Parit Sulong. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan melalui kementerian mempunyai perancangan untuk membolehkan pembayaran PTPTN ini menggunakan akaun KWSP, dan juga adakah kementerian ada bercadang untuk memansuhkan pinjaman PTPTN kepada pelajar diploma dan juga sarjana yang tamatkan pengajian mereka dengan kelas pertama. Apa-apa pun Tan Sri look very handsome today punya Zoom. Terima kasih. Masih. Suhu 5 derajat turun secara otomatik. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan, dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat bahawa kedua-dua perkara dalam perbincangan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Fasian bin Haji Muhammad Fakih. Kasih beri satu. Soalan Yang satu Berhormat, dia. Yang Berhormat sudah saya panggil soalan ketiga. Okey. Kecuali Yang Berhormat juga mau keluar sekejap minum teh tarik. Jangan keluar. Sila duduk Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan nombor 3 daripada Sabak Bernam. Sila Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, izinkan saya jawab bersama dengan soalan YB Bukit Katil, memandangkan kedua-dua soalan ini adalah berkaitan. Sila. Tan Sri Yang Dipertua, bagi soalan YB Sabak Bernam, terima kasih. Ingin saya maklumkan bahawa tahap sara diri atau Self-Sufficiency Level SSL bagi beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan daging, lembu, kerbau dan ayam pada tahun 2014 adalah seperti berikut. Bagi beras, tahap sara diri kita lebih kurang 71.6%, sayur-sayuran kira-kira 90%, buah-buahan hampir 100%, iaitu 99.8%, bagi daging, lembu kita agak sedikit, iaitu bawah pada 30%, manakala ayam melebihi, iaitu 104%. Ingin saya maklumkan juga bahawa pada tahun 2014, bil import makanan kita ataupun jumlah import makanan kita ialah sebanyak 42.6 bilion ringgit. Pada tahun ini kita belum dapat suatu data yang lengkap, tetapi sehingga bulan Jun tahun 2015 ialah sekitar 21.44 bilion. Mengenai soalan yang ditanya oleh YB Bukit Katil, sehingga bulan Julai, kerana kita belum lagi mendapat maklumat yang lengkap sehingga ujung tahun, dari segi jumlah import makanan, akibat daripada penurunan nilai mata wang kita berbanding Amerika Syarikat, tidak banyak berubah, ya, kerana ada faktor-faktor lain, kerana kita mengimport makanan itu bukan semestinya kita memerlukannya, tetapi ada pilihan-pilihan lain dan sebagainya. Kecuali beras, kita anggarkan bahawa terdapat sedikit impak kepada nilai wang yang terpaksa dibayar oleh pengimport beras. Terima kasih, Tan Sri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri dan terima kasih kepada Tan Sri. Sebelum tu, marilah kita mengalu-alukan kehadiran 36 orang AJK, PIBG dan guru-guru SMK Pakadungun Terengganu. Terima kasih dan tahniah. Tuan Yang Bertua, unjuran permintaan Komuniti Makanan Utama Negara
menunjukkan jumlah permintaan makanan melebihi pengeluaran, iaitu 12,974 tan diperlukan, sedangkan pengeluaran hanya pada kadar 9,096 tan pada tahun 2015. Dan dijangkakan pada tahun 2020 daripada 14,900 tan berbanding pengeluaran hanya 11,175 tan. Soalan tambahan saya, adakah kerajaan bercadang mewujudkan dasar sekuriti ataupun keselamatan makanan supaya negara tidak akan bergantung kepada import semata-mata? Dan apakah langkah kerajaan untuk meningkatkan hasil pertanian seperti padi, buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang turut meningkat mutu hasil pertanian yang dihasilkan? Dan juga saya bertanya kepada kerajaan, bagaimanakah untuk membendung kenaikan harga barang makanan pertanian ini sedangkan dalam harga di ladang lebih rendah berbanding dengan harga pasaran? Dan apakah kempen yang menghapuskan orang tengah itu berjaya? Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih di atas soalan tambahan YB Sabak Berenam yang sekira YB Sabak Berenam telah menunjukkan keprihatinan yang mendalam kepada isu makanan dan sebagainya. Sebenarnya sejak dahulu lagi memang kerajaan sentiasa peka dan prihatin tentang perlunya suatu kekukuhan kita dalam jaminan kecukupan makanan untuk negara kita. Dan kalau kita lihat pun sekarang ini banyak perubahan. Kalau dahulu beras kita hanya sekadar 50% yang kita hasilkan itu mencukupi untuk rakyat negara kita, sekarang ini sudah sampai ke tahap 70%. Namun begitu, kita pun percaya bahawa 70% tak mencukupi. Kita nak sampai ke tahap yang lebih tinggi daripada itu. Sebab itu beberapa program yang telah kerajaan buat, termasuk membuka jelapang-jelapang padi baru, termasuk kawasan Tan Sri Yang di-Pertua di Kota Belud, juga di Batang Lupa, di Rompin, di Pekan dan sebagainya, adalah merupakan sebahagian daripada strategi yang dibuat oleh kerajaan untuk membuka lebih banyak kawasan-kawasan baru, dan program-program lain seperti Taman Kekal Pengeluar Makanan di seluruh negara. Sekarang ini ada 70 Taman Kekal Pengeluar Makanan. Kita telah mengenal pasti beberapa kawasan-kawasan seperti untuk aquaculture, untuk ladang kontrak, dan program entry point program untuk herba, untuk tanaman-tanaman tertentu, penternakan dan sebagainya. Ini adalah merupakan strategi untuk mengurangkan pergantungan kita kepada import. Jadi dalam soal ini, import tetap ada kerana ianya bertujuan untuk memberi pilihan kepada rakyat. Misalnya, kalau tahap buah-buahan tempatan sudah mencukupi, tetapi kita tidak boleh menghalang kalau orang nak import ataupun nak makan buah kiwi, nak makan apple, nak makan anggur yang kita tahu bahawa tidak ada kemampuan untuk negara kita mengeluarkannya sendiri kerana faktor cuaca iklim dan sebagainya. Dan kita tahu bahawa import masih datang lagi, misalnya ayam daripada China, daripada Brazil dan sebagainya. Walaupun ayam kita pada asasnya mencukupi, kerana ada import itu dia memberi pilihan untuk rakyat kita makan, dan ia membantu untuk menurunkan harga pasaran pada keseluruhannya. Pemasaran, ya, pada tahun ini kita nak buat sambutan ulang tahun ke-50 Pharma. Kita ada besar-besaran di Dataran Merdeka pada 4, 5, 6 Disember ini. Ianya adalah merupakan suatu cara yang tersusun yang kita buatkan untuk rakyat melihat bahawa program pemasaran kita sudah mencapai tahap yang lebih sistematik berdasarkan pada yang lepas. Kita tahu bahawa harga ladang lebih murah daripada harga pasaran. Secara logiknya memang begitu, kerana kalau tidak ada orang yang nak jual di luar kalau tidak mendapat keuntungan. Tetapi kita tahu bahawa antara menjadikan terlalu mahal kerana ada orang tengah dan sebagainya, dan ada program bagaimana untuk mengelakkan
keterlaluan harga disebabkan orang tengah. Kalau kita lihat sekarang ini program caravan tani, anak-anak muda diberikan kemudahan untuk mendapatkan caravan dengan harga yang murah, kerajaan bagi lagi duit pada dia. Dah ada lebih kurang 200 caravan yang bergerak pada hari tersebut. 200 ini sebagai aset, aset dalam sistem pertahanan food security ataupun jaminan makanan kita. Akan kita dapat lihat bersama bahawa ianya akan berkembang bagaimana untuk meningkatkan keupayaan pemasaran kita, Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Masih sebelum saya panggil seorang untuk bertanya, saya suka ingatkan kepada peraturan mesyuarat 24.3. Speaker boleh membenarkan soalan tambahan 3 kalau perlu. Tetapi soalan tambahan itu menurut peraturan mesyuarat 24.3 dia bersyarat, yaitu apa-apa pertanyaan tambahan tidaklah boleh terdiri daripada beberapa pertanyaan atau gabungan beberapa pertanyaan. Sekarang ini telah menjadi budaya kita bahawa apabila kita keluarkan soalan tambahan, berlingkar-lingkar itu soalan. Jelas tidak dibenarkan peraturan mesyuarat. Begitu juga saya suka ingatkan kepada menteri yang menjawab, kalau soalan itu memerlukan tidak salah kalau cakap tidak, satu perkataan duduk. Kalau iya, cakap. Gitu. Jadi supaya kita tidak menghabiskan masa, oleh kerana sekarang baru soalan ketiga, belum ada soalan tambahan. Banyak lagi soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh teman-teman lain yang perlu juga dijawab. Silakan. Terima kasih, Tan Sri Yang Ketua. Menteri, saya ingin membuat soalan tambahan yang precise, ya Tan Sri. Dengan pertambahan penduduk antara 3 hingga 4%, natural growth kita dan juga kedatangan orang luar ke negara kita untuk bekerja dan sebagainya dalam jumlah yang besar, yang datang daripada negara yang beras, nasi juga makanan ruji mereka. Adakah pertambahan kawasan jelapang padi yang disebut oleh Menteri tadi setimpal dengan pertambahan penduduk di negara ini, dan kalau sama dia boleh mencapai tahap yang dihajatkan, iaitu negara kita mencukupi dengan hasil dalam negara sendiri. Terima kasih. Kalau jawapan mudah, ya. Tetapi izinkan saya memberikan sedikit penjelasan di sini bahawa soalan tambahan cantik. Ya. Jawapan itu kasih lebih cantik lagi. Tidak payah pandang lebar. Silakan. Tan Sri Yang di-Pertua, kalau diikutkan sebenarnya, kalau dikatakan jelapang padi yang sudah sedia ada di Mada, di Kada, Aida seperti di Selangor Barat, di di Perak Tengah dan sebagainya, Barat Selangor, sebagainya, ada isu yang mengatakan ianya sebenarnya sudah memadai. Apa yang menjadi masalah kerana post harvest loss ataupun kehilangan selepas penuaian, iaitu terdapat kadar inefisiensi yang agak tinggi. Misalnya di Kelantan, di kawasan Yang Berhormat Kuala Krai misalnya, pengeluaran padi di sana hanya sekitar antara 3-4 metrik tan per hektar. Sedangkan di Selangor seperti di Sekincan boleh mencapai sehingga 12 metrik tan. Dan ianya dianggap lebih efisien di situ. Jadi kalau kita dapat tingkatkan kadar efisiensi ataupun kesempurnaan di Kelantan, di Mada dan sebagainya, sebenarnya itu sudah mencukupi. Cuma sekarang ini tambahan di Kota Belud, di kawasan Tan Sri Yang di-Pertua, di jelapang padi di Batang Lupar, di Pekan, di Rompin dan sebagainya, kita mesti lihat bahawa satunya menambahkan self-sufficiency level, SSL tadi, tetapi kita mesti melihat dalam perspektif yang lebih luas, supaya mereka juga memikirkan untuk menanam padi variety yang boleh kita ekspor. Seperti beras Bario, harganya RM25, bukan 10 kg tapi 1 kg misalnya. Ini antara orang cari. Beras-beras di Sabah, ada beras brown rice misalnya yang digemari oleh atlet dan sebagainya. Ini yang perlu kita tingkatkan. Artinya jelapang padi yang sudah sedia ada, kalau kita tingkatkan efisiensinya mencukupi.
Yang ini adalah tambahan, dan kalau boleh kita fikirkan satu masa nanti Malaysia mengeluarkan beras basmati, beras wangi, beras merah, beras beras Jepun misalnya. Dan ini adalah akan membantu untuk meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang berhormat Tuan Abdullah Sani bin Abdul Hamid, Kuala Langat. Assalamualaikum, Tan Sri Yang tampan menceriakan suasana dan tempat. Soalan saya nombor 4, mohon jawapan. Terima kasih. Kalau selalu Rio begini, soalan yang berhormat bagus saya kasih turun di bawah. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Langat. Izinkan saya menjawab soalan ahli yang berhormat beserta dengan soalan daripada Yang Berhormat Jasin pada 24 November tahun 2015 kerana soalan dan isunya adalah berkaitan. Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan mensasarkan gaji penengah bulanan untuk mencapai tahap RM2,500 sebulan pada tahun 2020 berbanding RM1,575 pada tahun 2014, iaitu merupakan peningkatan tahunan sebanyak 8% setahun. Hasrat ini boleh dicapai melalui pelaksanaan pelbagai langkah-langkah, termasuklah 5 langkah yang bakal saya sebutkan. Pertama sekali, kerajaan akan lebih selektif dalam menarik pelaburan asing dengan keutamaan diberikan kepada aktiviti berpengetahuan intensif dan berinovasi bagi menggalakkan industri untuk beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi. Langkah ini dapat meningkatkan profil teknologi yang memerlukan pekerja mahir. Ini secara langsung akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi yang menawarkan gaji yang lebih lumayan. Kedua, apabila industri beralih ke rantaian nilai yang lebih tinggi, produktiviti buruh dan modal akan meningkat yang akhirnya akan menyumbang kepada kenaikan kadar upah. Di samping itu, perluasan pelaksanaan skim gaji berdasarkan prestasi, iaitu skim gaji berasaskan produktiviti, akan memberikan manfaat kepada kira-kira 3.7 juta pekerja pada akhir rancangan Malaysia ke-11. Ketiga, penguatkuasaan yang lebih menyeluruh akan dilaksanakan bagi meningkatkan lagi pematuhan terhadap pelaksanaan gaji minimum. Kadar gaji minimum juga akan disemak semula dari masa ke semasa bagi memastikan ia meningkat selaras dengan peningkatan kadar produktiviti. Keempat, kerajaan akan turut memperkenalkan indeks gaji nasional bagi menjadi panduan dan penanda aras kepada majikan dalam menetapkan aras gaji pekerja sesuai dengan kelayakan, kemahiran dan produktiviti. Dan yang kelima, kerajaan juga akan meningkatkan kemahiran pekerja melalui pelbagai latihan baik kepada lepasan sekolah atau institusi kemahiran atau politeknik ataupun universiti. Dan di samping itu, mereka yang sudah bekerja juga akan digalakkan untuk meningkatkan kemahiran menerusi pelbagai skim. Izinkan saya serahkan mungkin 5 daripada skim yang kita adakan. Pertama sekali, skim bantuan latihan yang merupakan skim utama di bawah Pembangunan Sumber Manusia Berhad ataupun HRDF, dan di bawah skim ini bantuan kewangan dalam bentuk geran latihan akan diberikan kepada semua jenis program latihan yang bersesuaian dengan keperluan majikan yang berdaftar dengan Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Melalui skim ini, geran latihan khusus diberi sebagai insentif untuk majikan-majikan melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja yang bersesuaian dan menepati keperluan perniagaan mereka. Skim kedua ialah skim peningkatan suri rumah dan pengaktifan semula bakat ataupun Housewives Enhancement and Reactivate Talent Scheme, HATS dengan izin. Program ini bertujuan untuk melatih suri rumah berpelajaran yang berada di luar pasaran buruh dengan kemahiran khusus bagi membolehkan mereka menyumbang secara aktif kepada pertumbuhan ekonomi negara di samping mengekalkan status quo sebagai suri rumah. Ketiga, sistem latihan dual nasional SLDN, peningkatan tahap. Sistem latihan dual merupakan sistem latihan yang melibatkan pengendalian latihan di 2 tempat penyediaan latihan, iaitu di institusi latihan dan di tempat kerja. Dan institusi latihan menyediakan pengetahuan asas teori
manakala latihan di tempat kerja memberi penekanan kepada latihan praktikal dan hands-on. Yang keempat, skim kemahiran dan kerjaya 1 Malaysia ataupun SKKIM yang merupakan salah satu pendekatan di bawah National Blue Ocean Strategy NBOS dengan izin yang diperkenalkan pada tahun 2012 bertujuan untuk menangani isu pengangguran di kalangan graduan institusi latihan kemahiran awam ataupun LKA. Program ini disediakan untuk pelatih Institut Latihan Kemahiran Awam yang telah menamatkan latihan industri tetapi gagal mendapat pekerjaan. Dan yang kelima ialah One Malaysia Skills Training and Enhancement for the Rakyat ataupun One Master Program dengan izin. Program latihan ini merupakan satu lagi program di bawah inisiatif Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS yang diperkenalkan pada tahun 2014 dan program ini dirumus bagi mengoptimumkan penggunaan institusi latihan kemahiran awam dan memaksimumkan pelibatan industri dalam membangunkan tenaga mahir negara. Dan program One Master Dual NDTS adalah program SLN Skim Latihan Dua Nasional yang diadun semula bagi memberi peluang kepada pekerja sedia ada dan akan meningkatkan lagi kemahiran mereka. Jadi Tan Sri Yang Di-Pertua, melalui langkah-langkah yang dilaksanakan ini, kerajaan berharap agar sasaran gaji penengah bulanan sebanyak RM2,500 sebulan akan dapat dicapai di penghujung tempoh rancangan Malaysia ke-11, dan ia juga diharap akan dapat membantu usaha kita meningkatkan lagi nisbah pampasan pekerja kepada KDNK daripada 34.3% pada tahun 2014 kepada 40% menjelang tahun 2020, setanding dengan negara-negara lain yang lebih maju. Sekian, terima kasih. Ulangan. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri atas jawapan yang telah diberikan, atas langkah-langkah untuk memastikan sasaran pada 2020 akan tercapai dengan pendapatan berkapital berjumlah 2,500. Namun demikian, pada baru-baru ini dalam bajet telah pun diumumkan gaji minimum pejabat awam 1,200, gaji minimum swasta RM1,000, manakala Sabah dan Sarawak 920. Dalam 5 tahun ini, dalam kerangka yang begitu singkat, saya ingin mendapat kepastian daripada Menteri, apakah boleh sekiranya kerajaan menumpukan perkara 3 yang Menteri jawab tadi, penguasaan tentang gaji minimum, untuk ditingkatkan menjelang 2020 sekurang-kurangnya dalam RM 2,000 itu mencukupi untuk meyakinkan rakyat pekerja ini bahawa sasaran 2020 RM2,500. Apa pandangan Menteri? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih ahli yang berhormat. Tan Sri Di-Pertua, memang antara langkah-langkah yang penting untuk kita memastikan peningkatan pendapatan untuk rakyat kita adalah dengan pengenalan gaji minimum. Dan kita akan kaji kadar ini dari masa ke semasa. Yang terkini akan ditingkatkan untuk semenanjung Malaysia daripada RM900 sebulan kepada RM1,000 sebulan menjelang 1 Julai tahun 2016. Kita mempunyai satu mekanisme di mana kita mewujudkan National Wage Consultative Council dengan izin yang terdiri daripada mereka di pihak majikan, di pihak trade union dengan izin, dan di pihak kerajaan, dan akan dirundingkan perkara-perkara begini mengikut maklum balas yang akan didapatkan daripada pihak pihak-pihak penyelidik, dan ini memang kita harapkan untuk dinaikkan dari masa ke semasa. Cuma saya ingin sebutkan di sini bukanlah mudah untuk mencapai satu persetujuan di mana setiap kali perjumpaan National Wage Consultative Council ini, mereka yang di pihak trade union akan meminta gaji yang sangat tinggi, dan malah dan sebaliknya mereka di pihak majikan akan mengatakan mereka tidak mahu menaikkan gaji minimum ini. Dan disitulah pentingnya peranan kerajaan untuk memastikan agar pendapat-pendapat ini dapat dibincangkan dan supaya kita dapat capai satu tahap yang dapat diterima oleh semua pihak.
Jadi memang saya setuju dengan pendapat yang berhormat Ketua Langat agar kita perlu pentingkannya pada kadar yang lebih tinggi menjelang tahun 2020. Tapi pada tahap berapa itu akan tertaluk kepada hasil rundingan yang bakal dilaksanakan melalui National Wage Consultative Council ini. Terima kasih. Jasid. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Mohd Menteri. Untuk mencapai sebuah negara maju berpendapatan tinggi, kerajaan mensasarkan pampasan kepada pekerja sebanyak 40% daripada nilai GDP kita. Berbanding apa yang kita dapat pada ketika ini 34.9% pada tahun ini. Jadi matlamat kita untuk mencapai gaji median 2,500 bertambah sukar kerana dengan kebanjiran pekerja-pekerja asing yang berjumlah lebih 30%. Kerana mereka pada ketika ini adalah menekan matlamat kita untuk meningkatkan gaji pekerja kita. Kerana majikan juga lebih berminat untuk menggaji mereka yang lebih murah. Jadi soalan saya kepada Yang Mohd Menteri, apakah cara yang lebih drastik lagi yang patut kerajaan buat dan juga kepada pihak majikan dan swasta bagi menaikkan lagi gaji pekerja, dan adakah majikan berkemampuan melakukannya? Kerana berbandingkan kepada produktiviti pekerja kita pada ketika ini adalah 26% saja berbanding dengan kenaikan gaji mereka 42%. Terima kasih Tuan Menteri. Terima kasih sahabat Yang Berhormat Jasin. Tuan Sri Yang Dipertua, memang benar kita perlu membuat kajian bagaimana kita boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing. Perkara ini telah banyak kali dibincangkan dalam pelbagai forum pemudah di mesyuarat Majlis Ekonomi, dan yang ketiga ini kita juga banyak membincangkan isu ini di peringkat jawatan kuasa khas ekonomi yang saya sendiri pengerusikan, dan review of this foreign labour policy is actually very important, dengan izin, kerana kita perlu memastikan bahawa harga yang kita bayar kepada labor ini merupakan harga yang ekonomi. Jadi apabila kita pastikan bahawa kos untuk menampung kehadiran pekerja asing ini di Malaysia ini dapat ditetapkan pada harga ataupun kos yang sesuai, ini akan mendorong majikan-majikan untuk mengambil pekerja-pekerja tempatan. Dan dari segi kemahiran, ini yang antara perkara yang penting yang ditekankan dalam rancangan Malaysia 11 adalah untuk mempertingkatkan kemahiran rakyat kita. Ini sebab itu penekanan terhadap TVET di Technical Vocational Education and Training dengan izin adalah amat penting. Dan kita dapati sebagai contoh, kalau kemahiran mereka di peringkat kimpalan pada sertifikat yang rendah, gaji mereka mungkin 1,500, tapi apabila mereka diberikan latihan dan certification yang lebih tinggi, gaji mereka akan melonjak kepada paras 3,000 dan sebagainya. Jadi ini antara langkah-langkah yang akan kita laksanakan, dan seperti yang saya sebutkan tadi telah banyak kali dibincangkan, dan insyaAllah kita akan tekankannya sekali lagi dan akan laksanakan, insyaAllah. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Hassan bin Harifin Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Tan Sri Speaker, saya kemukakan soalan nombor 5. Sila Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia ini dari tahun 2012 hingga 17 November 2015, seramai 174,000 orang pendatang asing tanpa izin telah ditangkap. Parti tersebut akan ditempatkan di depo tahanan imigresen sementara menjalani proses undang-undang dan menunggu penghantaran pulang ke negara asal. Jumlah perbelanjaan yang tanggung oleh kerajaan bagi menampung kos mengurus parti dalam tahanan dan kos penghantaran pulang parti ke negara asal pada tahun 2014 saja, iaitu mulai 1 Januari sehingga 30 Oktober 2015, adalah sebanyak 29 juta ringgit. Selain itu, dasar terkini mengenai urusan penghantaran pulang parti menetapkan tambang balik DBI
oleh parti sendiri atau majikan ataupun perwakilan negara-negara asing atau waris saudara mara parti. Usaha ini secara langsung akan dapat mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan dan menjamin parti dapat dihantar pulang ke negara masing-masing. Bagi mengatasi masalah rakyat warga asing yang gagal dihantar pulang ke negara asal disebabkan tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah dan kan diterima oleh negara mereka, kerajaan sentiasa mengadakan rundingan dan kerjasama di antara Depo Tahanan Immigration dan kedutaan negara masing-masing bagi mempercepatkan proses pengeluaran dokumen perjalanan pulang supaya mereka dapat dihantar segera pulang ke negara asal. Terima kasih. Romben. Tan Sri Yang Di-Pertua, apakah status program pemutihan penantang tanpa izin? Adakah ia masih diperkenalkan atau tidak ketika ini? Terima kasih. Terima kasih kesoalan Rompin. Memanglah kita masih mengadakan program pemutihan sama ada melalui 3 kelas 1P ataupun 6P. Tapi setakat ini kalau kita lihat ramai pendatang tanpa izin telah dihantar pulang kerana mereka melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, sama ada mereka pas mereka sudah tamat tempoh ataupun tempoh mereka untuk mengaji ataupun bekerja di negara kita telah tamat. Jadi sukar untuk kita meneliti perkara ini, tapi walaupun demikian pejabat immigration akan sentiasa menjagakan operasi untuk menangkap mereka yang telah melanggar syarat tersebut. Terima kasih. Atau panjang. Terima kasih Tan Sri Ketua, terima kasih Mohon Menteri. Apabila disebutkan kerajaan telah berbelanja lebih daripada 29 juta untuk kos pengurusan pendatang asing yang telah ditangkap 174,000, ini ada satu angka yang cukup besar. Jadi persoalan saya, sejauh mana keberkesanan program 6P yang telah dibuat oleh kerajaan sebelum ini, dan apakah perancangan kerajaan untuk memastikan tidak adanya lorong-lorong tikus dan sebagainya yang biasa digunakan oleh pendatang tanpa izin untuk mereka masuk negara kita, yang menyebabkan bukan saja beban kepada negara, malah kerugian kepada negara untuk menanggung kos penghantaran balik. Terima kasih. Terima kasih untuk yang berhormat Tuan Panjang. Mengenai program yang 6P itu, memang kita sentiasa mengadakan operasi untuk menangkap mereka yang telah melanggar syarat seperti yang saya katakan awal tadi. Jadi untuk soalan yang kedua, termasuk jalan tikus yang banyak, terutama sekali negeri saya sendiri pun Sarawak, kita banyak jalan tikus, bukan tikus saja, jalan gajah pun ada. Jadi karena sempadan itu agak luas, jadi agak sukar untuk kita menempatkan semua anggota immigration, custom dan sebagainya, dan kita juga bercadang untuk membina CIQ ataupun IQS dan sebagainya untuk dibuat untuk membendung untuk melarang parti masuk ke negara kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya ingin bertanya di sini. Kita sering melihat ramai pendatang asing di merata-rata tempat di dalam negara kita, jumlah yang ramai ini, dan kita juga sering melihat pihak polis menahan mereka, dan atas apa sebab saya tidak tahu, tetapi kita juga tahu bahawa pihak polis sebenarnya tidak boleh, tidak ada apa-apa kuasa ke atas pendatang asing kecuali kalau ada pihak immigration. Jadi apakah sebenarnya kuasa pihak polis sekiranya mereka bertemu dengan pendatang asing tanpa izin? Apakah tindakan yang boleh mereka lakukan? Terima kasih. Yang berhormat, saya akan mengambil maklum perkara ini, tetapi bila kita mengadakan operasi, polis immigration akan hadir sama. Itu dah pasti. Walaupun pihak polis mungkin tak ada kuasa untuk menangkap parti, tapi oleh kerana immigration yang ada, mereka boleh membuat tangkap terus. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Julian Tak Kok Ping Stampin. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Selamat pagi. Terima kasih Tan Sri Pertua yang kacak. Soalan saya, soalan yang ke-6.
Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Amat Setampin. Ini berkenaan dengan soalan berkenaan dengan perkhidmatan helikopter di Sarawak. Tuan Ketua, Kementerian Kesihatan menyediakan perkhidmatan doktor udara di negeri Sarawak, merangkumi perkhidmatan penjagaan kesihatan asas oleh pasukan kesihatan bergerak melalui udara, penerbangan kecemasan untuk merujuk pesakit dari satu lokasi ke fasiliti rujukan, contohnya dari klinik ke hospital ataupun hospital ke hospital, dan bukannya terhad kepada Hospital Umum Sarawak sahaja, dan perkhidmatan sokongan bagi pengangkutan barang atau anggota untuk kawalan wabak dan urusan rasmi di lapangan. Dan betul, perolehan perkhidmatan ini adalah melalui proses cara kewangan kerajaan dan bernilai RM63.6 juta untuk tempoh 4 tahun. Jumlah pesakit yang mendapatkan perkhidmatan FDS ataupun Flying Doctor Service dan Medivac ataupun Medical Emergency Evacuation daripada tahun 2009 hingga 2015 adalah seramai 273,850 orang, dan untuk tempoh tersebut jumlah jam penerbangan adalah 11,402 jam. Walaupun kos per kapita untuk menyediakan perkhidmatan ini adalah tinggi berbanding dengan penyediaan perkhidmatan kesihatan yang lain, ia tidak boleh disamakan secara biasa. Jarak lokasi kawasan pendalaman ini mengambil masa antara 5 hingga 12 jam perjalanan bagi orang kampung mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Oleh demikian, menjadi tanggungjawab kerajaan memberi perkhidmatan demi keselamatan bagi penduduk di kawasan pendalaman di negara kita. Tuan Ketua. Tampil. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya juga bersetuju kepentingan dengan adanya air service hospital ini. Soalan saya, setahu saya terdapat limitasi terhadap helikopter yang sekarang yang kita gunakan, di mana helikopter yang kita gunakan sekarang adalah berklasifikasi VFR, iaitu Visual Flight Rule, dan setahu saya sekurang-kurangnya ada satu kes yang perlukan make evac di Sarawak. Saya pun percaya yang Berhormat bersetuju. Tetapi dengan limitasi helikopter yang kita pakai sekarang, contohnya apabila gejala jelebu di Sarawak, di mana helikopter itu tidak boleh terbang, dan juga terdapat banyak kes bukan saja jelebu, tetapi cuaca tak berapa baik sahaja ataupun pada waktu malam helikopter ini tidak boleh dipakai. Dan saya percaya terdapat banyak kes trauma, terutamanya kemalangan di jalan raya, terutamanya di Sarawak, ya, mangsa mati kerana tidak boleh sampai ke hospital dengan secepat mungkin. Soalan tambahan. Ya, jadi soalan saya, Yang Berhormat, adakah kerajaan ada dalam cadangan untuk menggunakan helikopter ambulans seperti yang digunakan di negara lain, di mana mereka boleh terbang pada waktu malam, dan walaupun pada visibility yang rendah, tak seperti sekarang, supaya banyak kes trauma kemalangan jalan raya di Sarawak boleh diselesaikan. Contohnya kalau ada kemalangan dari Kuching ke Sibu, ya, ini penting, ya. Bagi ambulans daripada Sri Aman pergi ke tempat mangsa lebih kurang 2 jam, hantar mereka ke Kuching lebih kurang 2 jam, jadi 4 jam dah buang. Ya, jadi adakah kerajaan bercadang supaya kita buat upgrade supaya gunakan helikopter yang lebih canggih demi kepentingan rakyat Sarawak? Terima kasih Yang Berhormat. Betul. Kontrak yang ada betul sekarang, sehingga sekarang dah luput sehingga bulan September, dan antara sekarang sehingga bulan Disember kita masih menggunakan perkhidmatan yang sama, dan antara itu kita telah pun memanggil tender untuk 2 tahun akan datang. Ini dan telah dipanggil, dan spesifikasi semua telah dibuat. Dan itu dalam hal helikopter perkhidmatan yang ada memang ada limitation. Saya akuilah ada limitation dari segi cuaca dan sebagainya, malam tak boleh terbang, ya. Dan kawasan penerbangan yang kita di Sarawak ni, especially di Sarawak, memang kawasan hutan.
memang tak nampak, malam-malam memang tak nampak. Jadi di Malaysia belum ada lagi helikopter yang boleh terbang begitu mudah. Kalau dalam bandar okey, kita ada tempat yang kita ada landmark. Tapi di luar di pendalaman Sarawak memang tak ada tempat yang kita boleh mercu tanda yang boleh kita ikut untuk buat landing. Ya. Di dalam hal ini memang setakat ini memang ada limitation ni, saya akui. Dan kita sentiasa cuba meningkatkan perkhidmatan kita. Dan sebenarnya di Sarawak betul-betul jumlah helikopter servis ni pasukan FDS, Flying Doctor Service, kita dah makin lama makin kurang kerana terdapat peningkatan dari segi infrastruktur. Tempat yang dulu tak boleh sampai dengan kereta dah boleh sampai, jadi kita dah dapat kurangkan. Macam contohnya tahun 2013 ada 10 pasukan helikopter FDS di Sarawak, dah kurangkan kepada 9 tahun lepas dan tahun ini. Betul. Yang betul, Labuan. Sila Labuan, soalan ini spesifik. Ya, soalan tambahan saya yang betul ada kaitan dengan penerbangan dan pesakit-pesakit. Tetapi bukan di pendalaman, ianya di Pulau Labuan yang sekarang ini sudah mempunyai penduduk seramai 100,000. Sebelum ini ada penerbangan oleh MAS menggunakan aircraft 737 2 kali sehari di antara Kota Kinabalu dengan Labuan. Tetapi telah ditukarkan kepada semua ATR oleh Maswi. Jadi ini membuatkan pesakit-pesakit yang memang selalu terjadi perlu diterbangkan ke Kota Kinabalu kerana kes-kes emergency dan sebagainya mengalami kesukaran disebabkan kena naik tangga dan saiz seat yang begitu kecil. Jadi soalan saya, adakah kementerian merasakan masanya sudah tiba untuk memperlengkapkan Hospital Labuan yang memang sudah lama ditunggu-tunggu supaya pesakit-pesakit di Labuan termasuk kes-kes emergency di dalam industri minyak dan gas tidak perlu lagi diterbangkan keluar dari Labuan, tetapi boleh dirawat dan diberi perhatian di Hospital Labuan itu sendiri. Terima kasih. Doktor, ini soalan lain sikit, tapi tak apalah, saya jawab juga lah. Ya. Memang untuk Sabah, Labuan ni dia hampir dengan Sabah. Kita ada memang perkhidmatan FDS juga, tapi FDS ini juga di double up sebagai untuk membawa pesakit-pesakit dalam kes emergency ke mana-mana hospital yang terdekat lah. Dan ini saya ambil perhatian daripada segi cadangan oleh Babi Labuan tentang mengadakan satu emergency service ataupun meningkatkan servis daripada Labuan ke mana-mana hospital yang dekat dan juga meningkatkan perkhidmatan di Labuan. Ini saya ambil perhatian. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Puan Haja Nurmala binti Abdul Samad, Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sudah tiba musim tengkujuh soalan saya nombor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, projek menaik taraf Jalan Persekutuan 17 ataupun lebih dikenali sebagai FT17 di Pasir Gudang Johor telah diluluskan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia yang ke-10 iaitu pada tahun 2012. Projek ini dilaksanakan secara berfasa. Jadi fasa pertama melibatkan jajaran Kangkar, Tebrau ke Plentong yang sedang dalam peringkat pembinaan sehingga hari ini telah mencapai kemajuan pembinaan sebanyak 85% setelah dijadualkan semula. Penjadualan semula disebabkan kelewatan berbanding jadual perancangan, iaitu sepatutnya projek ini disiapkan pada 15 Januari 2015. Cuma kita JKR terpaksa memberikan lanjutan masa ataupun EOT untuk kali kedua sehingga 31 Disember 2015. Ini berikutan masalah di luar kawalan kontraktor. Pertamanya berkaitan dengan isu pengambilan tanah, juga melibatkan perpindahan setinggan dan juga pengurusan trafik sebab laluan ini melibatkan laluan trafik yang agak besar sehingga lebih 140,000 trafik sehari dan juga pengalihan utility. Manakala fasa kedua yang melibatkan jajaran Plentong, Sri Alam ataupun Rinting ke Masai. Ini telah pun diluluskan oleh agensi pusat.
Dan anggaran kos projek untuk fasa kedua ini ialah sejumlah 190 juta. Berdasarkan perancangan, projek ini insya-Allah dapat dilaksanakan pembinaannya mulai first quarter next year dengan izin, dan akan disiapkan dalam tempoh 30 bulan. InsyaAllah surat turju terima di mana telah ditawarkan pada kontraktor, diharapkan kontraktor akan bersetuju dengan tawaran yang telah dibuatkan, dan Disember ini ianya dapat dimuktamadkan dan first quarter next year untuk dilaksanakan fasa yang kedua. Terima kasih. Pasir Gudang. Terima kasih Menteri. Saya Tan Sri Speaker nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri dan juga kementeriannya kerana sudah beberapa kali turun ke kawasan saya. Ekoran daripada laporan yang saya hantarkan keadaan highway ini. Tapi masalahnya Tan Sri, minta maaf kalau terpanjang sedikit. Juga Menteri, keadaan lebuh raya ini sangat kritikal, dan kalau kita lihat sekarang ini dengan pencapaian 85% seperti yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri, apakah perancangan yang ada daripada pihak kementerian? Kerana kami lihat dari sudut pemantauan utility ni, kalau nak dikatakan selesai Disember, nampak gaya macam tak boleh selesai Menteri Disember ni. Jadi orang-orang Pasir Gudang ni dia dah marah kat wakil rakyat. Jadi saya mohon Menteri untuk bagi kami waktu sebenar yang jalan ini akan disiapkan, dan adakah kajian dibuat untuk mengkaji tahap stres orang Pasir Gudang kena lalu kerana keadaan jalan yang tak siap-siap ini. Terima kasih Menteri, terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya kira rakyat kita khususnya penduduk di Pasir Gudang patut berterima kasih dengan ahli parlimen di kawasan ini, khususnya di Pasir Gudang, termasuk juga di Tebrau, yang sentiasa memantau, mengikuti dan menyampaikan maklumat kepada kami di kementerian. Dan saya sedar bahawa untuk melaksanakan projek ini agak rumit disebabkan keadaan jalan, dan saya sendiri akan mengambil tanggungjawab. Malahan saya memantau secara dekat projek ini dan kelemahan kontraktor dan kelemahan juga di peringkat pengawasan, di peringkat JKR Johor yang menjadi pegawai penyelia projek akan kita cuba tangani, dan kita mengharapkan akan dapat menyiapkan projek ini seawal mungkin. Memang benar dikatakan oleh Yang Berhormat Pasir Gudang, kemungkinan untuk menyiapkan projek ini 31 Disember ini mungkin tidak tercapai sasarannya. Dan saya sendiri bila duduk melihat detail dengan pihak kontraktor, dengan pengawal projek, memang saya rasa projek ini paling awal dapat disiapkan kalau mengikut kiraan apa yang ada di lapangan, hanya dapat disiapkan seawalnya Februari tahun depan. Tapi saya sedang mencari jalan bagaimana kita dapat menggerakkan kontraktor untuk menambahkan mesin, menambahkan keupayaan pekerjanya supaya dapat dipercepatkan penyiapan projek ini. Dan insya-Allah saya sekali lagi akan turun sendiri untuk memastikan perkara ini dapat dilaksanakan. Kalau tidak, maka kita akan mengambil tindakan tegas ke atas kontraktor. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan tambahan Tan Sri? Bakri, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan wibawa memberi peluang kepada Bakri. Di sini saya nak tanya Menteri, jika kontraktor tak boleh siap dalam tempoh masa yang ditetapkan, adakah Kementerian JK akan tukar kontraktor yang lain dan lebih cepat cemerlang? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Bakri. Dalam pengurusan projek banyak perkara yang perlu kita ambil. Pertama, kalau kita menamatkan satu projek ataupun menamatkan khidmat kontraktor, maka kita terpaksa membuka tender yang baru. Dan membuka tender maknanya kita bergantung harap dengan apakah jumlah kerja yang tinggal, berapa dah dibayar, dan kita mungkin terpaksa menambah bayaran dari segi peruntukan kewangan. Dan ini semua kena pertimbangkan. Disebabkan proses tender akan mengambil masa yang lama untuk proses menyelesaikan pelantikan kontraktor baru. Ini semua diambil kira. Tapi apapun yang kita laksanakan, kita akan mengambil satu dari segi kedudukan kewangan,
kedua dari segi teknikal, dan bagaimana kita dapat membantu kontraktor yang melaksanakan supaya dapat menyiapkan projek tersebut dengan segala sokongan teknikal yang ada di peringkat JKR dan sebagainya. Yang penting kita nak menyiapkan projek ini dalam tempoh dan kewangan yang ada. Kalau terpaksa lanjutkan masa, tapi kontraktor akan didenda kalau ianya tidak dapat menyiapkan ikut waktu dan masa ditetapkan. Yang penting kita kira untuk menyiapkan projek itu mengikut spesifikasi ataupun standard yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Gois Xiao Leong, Al-Ustaz. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya soalan nombor 8. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dan terima kasih Tan Sri yang dipertua. Untuk ahli makluman ahli Yang Berhormat, peruntukan sebanyak 1,452.5 juta ringgit telah pun disediakan untuk melaksanakan projek pembangunan di negeri Kedah Darul Aman. Dan peruntukan ini meliputi 216 buah projek, iaitu 111 projek baru dan 105 projek lama dan ataupun projek sambungan. Projek baru ini diberikan peruntukan sebanyak 719.4 juta ringgit, manakala projek sambungan diberikan peruntukan sebanyak 733.1 juta ringgit. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 982 juta ringgit ataupun 64.9% diperuntukkan untuk sektor ekonomi, terutamanya bagi membiayai projek-projek perdagangan dan perindustrian serta pengangkutan. Dan sektor sosial pula diperuntukkan sebanyak 372 juta ringgit ataupun 25.6% bagi membiayai projek-projek pelajaran dan latihan, kesihatan serta perumahan. Dan antara projek-projek di bawah kedua-dua sektor ini adalah pertama sekali projek pembangunan Rubber City di Bukit Ketapang, kedua projek pembangunan pelancongan di Pulau Langkawi, ketiga pembinaan jalan menghubungkan Luahaya Utara Selatan ke Jambatan Pulau Pinang, keempat pembinaan Sekolah Kebangsaan Agama Jerun di Kedah, dan kelima pembinaan Sekolah Berasrama Penuh Pendang, keenam pembinaan Hospital Pendang, ketujuh naik taraf Hospital Baling, dan yang ke-8 adalah program perumahan rakyat Kuala Nerang di Padang Terap, Kedah. Dan baki peruntukan sebanyak 138.5 juta ringgit pula diperuntukkan untuk sektor keselamatan, iaitu sebanyak 134.2 juta ringgit, dan sektor pentadbiran sebanyak 4.3 juta ringgit. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas soalan jawapan yang agak teliti. Cuma saya ingin menyatakan bahawa pada 22 hari bulan lalu, Oktober, saya telah pun bertanya satu soalan, iaitu berapakah projek pembangunan yang telah diluluskan untuk Kedah di bawah rancangan Malaysia ke-9 dan ke-10 yang masih belum diselesaikan, dan juga untuk memberi penjelasan atas kelambatan. Dan jawapan yang diberikan kepada saya pada masa itu adalah lebih daripada spesifik 465 program atau projek yang masih belum diselesaikan. Jadi persoalan saya adalah daripada 465 projek yang belum diselesaikan, adakah projek-projek ini akan disambung dalam rancangan Malaysia ke-11? Walaupun tadi saya mendengar Menteri ada kata 100 adalah projek sambungan, tetapi saya ingin tahu apakah 465 projek yang belum diselesaikan dan kenapa projek-projek ini tidak boleh disambungkan dalam RMK ke-11. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Al-Ustaz. Terus dipertua, yang saya sebutkan tadi 105 projek disambung pelaksananya dalam tahun 2016 dengan peruntukan yang diberikan. Ada juga projek-projek yang tidak dilaksanakan sebelum ini kerana ada isu-isu yang lain yang tidak melibatkan kewangan yang tidak dapat disambungkan. Saya tidak ada maklumat yang baki projek-projek tersebut. Mungkin boleh diberikan kemudian. Terima kasih. Saya harap Menteri boleh tulis projek-projek bertulis kepada saya. Terima kasih.
Yang berhormat Syahrudin bin Ismail, Kanga. Tan Sri Yang di-Pertua, orang yang beriman, soalan Kanga nombor 9. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Yang Berhormat Tan Sri, saya ingin minta izin Tan Sri untuk menjawab soalan nombor 12 daripada Yang Berhormat Rantau Panjang sekali kerana isunya berkaitan. Sila. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Yang Ketua, dan untuk maklumat ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pemantauan data dan kajian simulasi khas berdasarkan keputusan peperiksaan Sijil Peperiksaan Malaysia bermula tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Hasil kajian tersebut menunjukkan guru dan murid masih belum bersedia dengan syarat wajib lulus mata pelajaran tersebut. Selain daripada itu, Kementerian Pendidikan Malaysia juga telah menjalankan kajian kebolehaksanaan dasar wajib lulus bahasa Inggeris pada peringkat SPM pada tahun 2012. Kajian ini telah melibatkan sebanyak 400 buah sekolah menengah di seluruh negara. Dapatan kajian menunjukkan hanya 48.6% pentadbir sekolah luar bandar bersetuju terhadap dasar wajib lulus bahasa Inggeris SPM. Ini bermaksud lebih 51% atau dengan tepat sekali 51.4% tidak bersetuju dengan dasar ini. Kebimbangan mereka adalah berpunca daripada pencapaian murid mereka yang masih membimbangkan, iaitu hanya 60% murid lulus bahasa Inggeris. Kebimbangan mereka juga adalah disebabkan sekiranya dasar ini dilaksanakan, ramai murid sekolah luar bandar akan menjadi mangsa gagal memperoleh sijil SPM. Selain itu, persekitaran yang masih kurang kelengkapan infrastruktur seperti makmal bahasa, guru bukan option dan ibu bapa yang kurang peka terhadap kepentingan bahasa Inggeris juga telah menyumbang kepada persetujuan yang rendah dalam kalangan pentadbir sekolah luar bandar. Manakala, hanya 56% daripada murid berpencapaian lemah yang bersedia dengan pelaksanaan dasar ini. Ketidaksediaan murid ini adalah berpunca daripada kelemahan mereka sendiri, iaitu kurang pengetahuan dalam mata pelajaran tersebut. Sebahagian besar murid menyatakan mereka masih lemah dalam mata pelajaran tersebut dan tidak mempunyai masa dan peluang yang mencukupi untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam membaca, mendengar dan bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka juga kurang faham apabila guru berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan menganggap mata pelajaran ini sukar untuk lulus. Sehubung dengan itu, keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangguhkan pelaksanaan mata pelajaran bahasa Inggeris sebagai syarat wajib lulus mulai SPM tahun 2016 dilakukan untuk memberi ruang dan peluang kepada guru, murid serta pihak berkaitan dalam membuat persediaan yang lebih rapi. Terima kasih Tan Sri. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bahasa Inggeris. Dia belum lagi. You was confusing me. Little bit first, then you. Sila. Sila teruskan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Bahasa Inggeris penting dalam pendidikan di negara kita, selaras dengan objektif pendidikan yang ingin melahirkan individu yang mampu bersaing di peringkat global. Penggunaan bahasa Inggeris yang dimulakan dari sekolah mampu melahirkan individu yang dapat berkomunikasi dengan berkesan. Soalan saya, selain daripada penangguhan syarat wajib lulus bahasa Inggeris peringkat SPM, apakah plan jangka masa panjang kerajaan dalam memperkasakan lagi penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar, terutamanya daripada luar bandar?
Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat kerana atas keprihatinan beliau untuk mendapat tahu cara-cara bagaimana kementerian mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2016 telah pun menggariskan beberapa perancangan, di antaranya program DLP yang akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Ini akan membantu kita untuk memastikan pelajar-pelajar dapat berkomunikasi dan penggunaan bahasa Inggeris dapat dimantapkan lagi. Dan selain daripada itu, kita juga telah mengenal pasti sekolah-sekolah dalam lokasi hotspot yang memerlukan bantuan-bantuan secara individu. Dan pelantikan guru-guru dalam SISE Plus juga, apabila kita mengenal pasti guru-guru yang cemerlang, guru-guru cemerlang ini dapat dikenal pasti dan ditempatkan di pejabat pelajaran daerah dengan hasrat untuk membantu menambah baik mutu penggunaan bahasa Inggeris. Masalah kita sekarang ialah pelajar-pelajar memerlukan lebih lagi ruang untuk menggunakan bahasa Inggeris, pertuturan dia. Dan pertuturan ini dengan secara langsung akan memberi semangat dan kebolehpercayaan kepada anak-anak murid untuk menggunakan bahasa Inggeris. Dan selain daripada itu juga, Yang Berhormat, kita juga telah pun memperkenalkan dalam peperiksaan PT3 yang mana pelajar-pelajar dapat dinilai penggunaan bahasa Inggeris. Dan mulai tahun depan, dalam peperiksaan UPSR juga, kita memberi keutamaan dalam penggunaan bahasa Inggeris. Maka Kementerian Pendidikan memang telah melakukan pelbagai inisiatif untuk memperkasakan lagi penggunaan bahasa Inggeris dalam masa kita memastikan dasar MBM, MBI memartabatkan bahasa Melayu dan memperkasakan bahasa Inggeris ini akan dilaksanakan dengan cara yang terbaik, dan hasrat kita ialah memastikan atau supaya anak-anak kita dapat lebih fasih dalam penggunaan bahasa Inggeris dalam masa yang terdekat. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, terima kasih Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya mengalurkan, kami semua mengalurkan young lawyers dari Bar Council yang duduk di atas ini, dan ramai di antara mereka adalah bakal ahli parlimen. Terima kasih. Soalan tambahan. Saya rasa kita perlu satu mindset yang baru, di mana kita mesti mengakui bahawa kesilapan yang serius telah dibuat di akar umbi, di mana kita telah menanaktirikan kegunaan bahasa Inggeris. Dan sekarang yang menjadi masalah yang serius adalah ramai di antara guru-guru yang mengajar English tak fasih. They teaching English in bahasa Malaysia. Ini mesti diketahui oleh kerajaan. Dan apa yang dibuat, yang sedang dibuat untuk mengatasi masalah ini? Kerana saya khawatir, Tan Sri, soalan yang sama saya tanya kepada Menteri sebelum Menteri Pendidikan, Menteri dari Pagoh. Dia mengatakan, saya tak boleh mengarahkan compulsory di SPM kerana kalau sedemikian, ia akan menyusahkan ibu bapa akan marah kepada kami. So there's no political will. Has the government the political will to address this position? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Ibu Barat. Kementerian tidak sama sekali menganaktirikan bahasa Inggeris. Maka dasar begitu jelas, dasar MBM, MBI begitu jelas untuk kita memastikan penggunaan bahasa Inggeris. Dan bukan saja di Kementerian Pendidikan Malaysia, malah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri juga dalam dua ucapan penting beliau, iaitu dalam pembentangan Rancangan Malaysia ke-11 dan juga pembentangan bajet baru-baru ini, telah pun dengan begitu spesifik menyatakan hasrat beliau untuk melihat bagaimana dapat menambah baik mutu penggunaan bahasa Inggeris. Kita juga dalam proses untuk menghantar guru-guru kita untuk mendapat latihan secara spesifik dalam penggunaan bahasa Inggeris. Lebih kurang 20,000 guru telah menjalani kursus-kursus ini, dan pada akhir tahun depan 2016 kita akan selesaikan latihan kepada guru-guru yang kini dalam tahap B1, B2 CPT, Cambridge Proficiency Test. Dan guru-guru ini diberi latihan melalui British Council, Brighton Education Group, SMT Group. Semua pasukan-pasukan ini membantu, dan pemandu juga memberi kita panduan dan kerjasama dengan pihak pemandu Kementerian Pendidikan Malaysia, agensi-agensi ini dan juga stakeholders yang sentiasa memberi nasihat dan juga panduan kepada kita, menambahkan lagi cadangan-cadangan bagaimana kita dapat mengukuhkan. Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan khususnya di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Mahathir Khalid buat masa ini Padang Terap, memang fokus kita untuk memastikan penggunaan bahasa. Oleh kerana itulah
kita nampak sekarang bukan saja dalam peperiksaan SPM, malah di PT3 dan juga di UPSR kita telah pun memperkenalkan penggunaan bahasa Inggeris secara lisan, dan juga pertuturan ini juga kita akan semak dari masa ke masa. Dan saya pasti dengan memperkenalkan program DLP ini, kita akan dapat memantapkan lagi penggunaan bahasa Inggeris di semua sekolah-sekolah di negara kita. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Masih ahli yang berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.